Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hashtag Zero Night Educators. Salam Think Big 2022. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Zero Night Educators, saya baru saja bersama dengan Ketua Pengarah Pekan Malaysia, iaitu Datuk Zamani, dalam sesi libat urus. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa perkara yang telah saya pick up dari sesi libat urus yang baru saja saya selesai bersama Datuk KPPM. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya saya ingin menyentuh tentang aspek penyampaian maklumat daripada kementerian kepada JPN, dan JPN melalui pegawai-pegawai akan menurunkannya kepada pihak sekolah. Jadi pada saya, kita memang ada sedikit masalah tentang penyampaian maklumat ini. Dan dalam perjumpaan saya dengan pengetua MPSM kemarin pun telah juga disampaikan kepada saya tentang penyampaian maklumat yang terlalu banyak disampaikan, terutamanya dalam grup pengetua Perlis dan juga guru besar Perlis itu. Jadi saya tidak menafikan bahawa dalam keadaan sekarang ini, maka begitu banyak sekali maklumat-maklumat yang perlu disampaikan oleh pegawai-pegawai di JPN. Jadi saya mengharapkan bahawa PGB ini mempunyai satu kaedah bagaimana untuk menguruskan maklumat-maklumat yang sampai kepada tuan-tuan ini, kerana maklumat-maklumat ini perlulah tuan-tuan sampaikan pula kepada guru-guru di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Berkemungkinan ada juga maklumat yang telah pun disampaikan kepada guru-guru dan maklumat itu adalah sebagai salinan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya berharap agar semua PGB peka dengan segala maklumat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai JPN ini. Jadi dalam perkara ini kita tidak mahulah untuk kita saling salah menyalah seperti mana cerita bangau-bangau, tetapi seelok-eloknya kita boleh menguruskan maklumat-maklumat ini dengan baik, dan sepatutnya kita seharusnya membuat follow up dan follow through kepada maklumat-maklumat ini. Begitu juga apabila maklumat tentang pengurusan pelajar positif COVID, calon-calon SPM ini disampaikan, kita dapati bahawa maklumat-maklumat ini tidak dapat dihadam dengan betul daripada pihak JPN. Okey, dan kemudian apabila saya sendiri turun ke ground untuk bertanya kenapa perkara ini berlaku, maka pihak sekolah mempunyai rasional mereka yang tersendiri, kerana pada pendapat mereka, ibu bapa telah memainkan peranan untuk mendaftar anak-anak yang positif COVID ini ke dalam MySejahtera, dan ianya bukanlah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan pihak sekolah juga menjadi agak tersepit kerana data tentang pelajar yang positif ini perlu dimaklumkan pada setiap hari, sedangkan untuk mereka mendapat surat pengesahan daripada PKD itu kadang-kala memerlukan masa yang agak lebih lama. Jadi itulah saya berharap agar dalam perkara ini kita sama-samalah bantu-membantu. Jika ada masalah dan sebagainya, seharusnya lah kita berkolaborasi untuk memastikan perkara itu dapat diuruskan dengan baik. Jadi itulah harapan saya. Tak perlulah lagi kita nak membuka grup-grup yang baru dan sebagainya, tetapi jika ada keperluan itu, maka saya tidak mahulah untuk saya menarik diri daripada masuk dalam grup tu. Jadi tak ada masalah kalau tuan-tuan nak buka grup, contohnya GB bersama G5 ataupun pengetua bersama dengan G5, tetapi pastikan jugalah grup yang mana bersama dengan pegawai-pegawai JPN itu masih lagi tuan-tuan uruskan dengan baik. Okey, perkara yang kedua adalah kita seharusnya sedar bahawa sekolah penggal baharu ini akan dibuka lebih kurang dalam tempoh 5 hari lagi.
Jadi saya tidak mahu tuan-tuan terkesan dengan keadaan COVID ni, kerana sepatutnya sekolah ini dapat diuruskan dengan baik untuk pembukaan pada tahun pada kita katakan semester yang baharu ini. Untuk itu, saya mohon supaya pihak SPS lah sebagai pihak yang menguruskan sekolah ini untuk mengadakan sesi libat urus sebelum sekolah ini dibuka, bagi memastikan yang semua PGB faham tentang aspek pengoperasian sekolah bersempena dengan semester baharu ini. Jadi saya mengharapkan juga agar pada hari pertama, kedua dan seterusnya itu ada pemantauan daripada PIC daripada jabatan untuk turun ke sekolah dan membuat pelaporan tentang pengoperasian sekolah pada semester yang baharu ini. Okey, jadi yang paling pentingnya kita seharusnya memahami apa yang perlu kita laksanakan, dan seharusnya juga pengoperasian sekolah ni dia berlaku seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya. Kita nak buka sekolah pada bulan Januari itu perlulah ada apa yang kita katakan buku pengurusan disediakan, ada mesyuarat dilaksanakan untuk memastikan kelancaran pembukaan sekolah itu. Jadi kita juga mengambil maklum tentang beberapa sekolah yang masih lagi tidak lengkap dari segi pengisian pihak pengurusan. Ada yang masih belum ada pengetua, guru besar, ada yang masih belum ada penolong kanan. InsyaAllah kita akan bantu untuk isi secepat yang mungkin, dan kalau dapat kita akan melaksanakannya sebelum penggal persekolahan ini bermula. Kalau tak dapat, kami minta maaf, jadi mungkin kami terpaksa laksanakan selepas penggal persekolahan ini dibuka. Okey? Jadi itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita melihat bahawa bilangan guru yang mendapat suntikan booster ni masih lagi kurang. Perlis ini masih lagi sedikit saja yang mendapat suntikan booster ni. Begitu juga dengan vaksin untuk kanak-kanak ni di antara 11 hingga 5 tahun ini, kita juga masih lagi peratusnya sangat rendah. Jadi saya menyerulah di sini supaya pihak sekolah bekerjasama dengan PIBG untuk memujuk ibu bapa ini, dan pihak sekolah juga boleh memujuk cikgu-cikgu yang belum mendapatkan booster ini untuk mendapatkan suntikan ini, kerana kita harus percaya bahawa suntikan-suntikan ini akan mampu meningkatkan kadar imunisasi diri kita walaupun kita akan masuk ke dalam fasa endemik ini. Seharusnya kita sedar bahawa kita juga adalah frontliner, dan ibu bapa juga sedar bahawa anak-anak mereka, walaupun kita cuba mematuhi SOP yang sebaliknya, tetapi masih lagi terdedah dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi mohonlah tuan-tuan melihat pada strategi-strategi yang boleh digunakan bagi memujuk ibu bapa dan juga memujuk guru-guru ini. Di pihak JPN dan pihak Jabatan Kesihatan, kita juga telah melaksanakan propaganda untuk menarik minat supaya ibu bapa membawa anak-anak mereka ni untuk vaksin, dan juga guru-guru untuk booster dengan mengeluarkan beberapa video pendek. Dan saya harap tuan-tuan dapatlah berkongsi video pendek ini dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Okey? Jadi kita mohonlah bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan janganlah memberi alasan untuk melihat kepada golongan yang anti vaksin ini. Yang anti vaksin ini biarlah mereka dengan cara mereka lah. Itu dah tak dapat dah kita nak menolong lagi. Okey. Okey, seterusnya, bila pembukaan sekolah ni, saya juga mohon sektor yang berkenaan di JPN dan juga pengetua dan guru besar, khususnya lah guru besar, untuk melihat isu beg berat ini. Dalam sesi libat urus tadi, isu beg berat ini telah diperbincangkan dengan panjang lebar oleh Datuk KPPM, dan dimohon supaya pihak sekolah melihat kepada jadual waktu yang akan diguna pakai apabila sesi sekolah ini bermula. Jadi dinyatakan bahawa sebaik-baiknya jadual waktu itu
tidaklah terlalu banyak mata pelajaran untuk setiap hari. Okey, jadi kita cuba minimumkan dengan membuat jadual waktu yang boleh menggalakkan anak-anak kita ni tidak membawa begitu banyak buku. Okey, dan juga insya-Allah satu makluman, surat makluman akan dikeluarkan oleh pihak KPM, dan bila ada surat makluman itu saya mengharapkan agar sekolah-sekolah untuk mematuhilah dan melaksanakan apa jua perkara yang akan dinyatakan melalui surat makluman itu. Jadi saya minta sektor-sektor seperti pembelajaran dalam jadual waktu, HAM dari segi pengurusan muridnya, dan juga SPS dari segi mungkin melihat kepada pengurusan di kepimpinan sekolah itu sendiri untuk memastikan isu beg berat terutamanya di kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah ini tidak berlaku di negeri Perlis. Kan, kalau kita kata banyak sangat budak yang bawa botol air yang besar, mungkin pihak sekolah boleh menyediakan bekas-bekas air kosong yang mereka ini boleh ambil secara percuma di sekolah. Jadi ini juga bertepatan sekali lah dengan kempen minum air kosong yang kita laksanakan di peringkat JPM Perlis dan juga KPM. Ya, jadi saya mohon agar perkara ini dapatlah diuruskan dengan baik. Okey, seterusnya kita juga berharap agar apabila sekolah dibuka, maka guru-guru ini mengambillah inisiatif untuk mengawal diri mereka daripada terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini. Ini kerana kalau ramai guru-guru yang terpaksa kuarantin, positif dan sebagainya, ianya sesungguhnya akan mencacatkan perjalanan sekolah kita. Jadi saya mohon jugalah pihak sekolah juga untuk memantau keadaan ini dan janganlah sewenang-wenangnya kita mengisytiharkan diri kita ini kuarantin, kontak rapat dan sebagainya. Sebagai contoh, jika suami kita balik daripada luar Perlis contohnya, maka adalah baik kalau kita mengasingkan dulu antara diri kita dengan suami kita, okey, supaya kita tidak terdedah sekiranya suami kita ini positif. Jadi tindakan-tindakan ini perlulah diambil oleh guru-guru bagi memastikan mereka boleh hadir ke sekolah dan boleh melaksanakan PDPR dan PDPC untuk sesi yang seterusnya. Okey, seterusnya kita juga mohon, tadi juga saya telah bertanya, adakah guru-guru ini dibenarkan untuk membuat BDR di rumah, kerana apabila sekolah dibuka dalam tempoh 2 minggu itu kita akan ber-PDPR, khususnya untuk sekolah menengah. Jadi jawapannya, guru-guru tidak lagi dibenarkan untuk BDR, bekerja daripada rumah. Semua guru perlu hadir ke sekolah. Saya faham bila hadir ke sekolah, semua guru nak buat PDPR, maka isu liputan, isu internet ini adalah isu yang akan diperkatakan. Jadi saya mintalah guru-guru juga mungkin kena berkorbanlah sedikit untuk membeli data dan sebagainya, dan pihak sekolah juga mungkin boleh menguruskan strategi-strategi yang boleh memberikan liputan kepada guru-guru kita ini untuk melaksanakan PDPR. Sekali lagi saya ulang, guru-guru tidak dibenarkan untuk BDR daripada rumah sepanjang PDPR berlangsung. Okey, seterusnya ini juga kepada sekolah-sekolah berasrama lah, terutamanya sekolah asrama penuh. Tadi dinyatakan pelajar-pelajar sekolah asrama ini, sekolah asrama penuh ini akan kembali ke asrama pada hari pertama puasa. Jadi dimaklumkan juga tadi bahawa sekolah ini boleh memohon cuti peristiwa bagi memastikan pelajar-pelajar ini mungkin tidak mendaftar pada hari pertama puasa itu. Sebab mungkinlah hari pertama ini beberapa pun nak buat persediaan berbuka puasa untuk keluarga. Jadi boleh mengambil cuti peristiwa dan dilewatkan pendaftaran tersebut pada hari yang kemudiannya. Jadi itu yang telah dimaklumkanlah kepada pihak kami tadi. Ini khusus kepada sekolah bersama ataupun sekolah bersama penuh. Tapi kalau tak perlu, kalau ini bukanlah isu utama, maka
tuan-tuan tak perlulah memohon cuti peristiwa ini. Okey, seterusnya saya bergerak kepada peperiksaan ulangan ataupun sidang kedua untuk peperiksaan lisan, amali, bertulis dan sebagainya. Jadi peperiksaan ulangan ni kepada calon-calon yang tak boleh menduduki peperiksaan adalah pada 4 hingga 22 April. Jadi saya mohonlah pihak sekolah yang mana mereka ni menjadi pusat kepada peperiksaan ulangan ini untuk bersedia dan memastikan gangguan itu adalah pada tahap yang minimum lah. Pada tahap yang minimum. Jadi untuk tujuan ini ada juga calon-calon daripada luar yang mungkin akan menduduki peperiksaan di sekolah kita. Terutamanya kalau ada budak perlis ni yang dia sekolah contohnya di Putrajaya, di Sekolah Alam Shah ataupun di Ipoh. Jadi dia akan balik ke rumah dan dia akan ambil peperiksaan di pusat-pusat di negeri Perlis. Jadi mohonlah supaya sektor pentadsiran dan peperiksaan memastikan maklumat ini sampai kepada mereka ini, dan kita juga menyediakan pusat-pusat yang kondusif lah bagi calon ini menduduki sidang 2 ataupun mengulang kertas-kertas yang mereka tidak dapat laksanakan. Kita juga kena memastikanlah macam sekolah-sekolah yang asrama ni, memastikan ibu bapa pelajar yang akan mengambil peperiksaan di pusat di luar Perlis ataupun bukan pusat di sekolah mereka, ibu bapa ni seharusnya maklum lebih awal supaya mereka dapat menguruskan penghantaran anak-anak mereka ke pusat-pusat peperiksaan ini. Okey, seterusnya saya juga mohon supaya SPS menguruskan tentang peperiksaan di sekolah menengah kebangsaan mata air, kerana sekolah itu berkongsi dengan SK Cuping. Jadi kalau perlu diberikan cuti tambahan kepada SK Cuping ini, maka seharusnya lah kita membenarkan mereka ni bercuti bagi memastikan kelancaran peperiksaan di sekolah menengah kebangsaan mata air. Saya minta jasa baik daripada SPS. Okey, antara perkara yang diperbincangkan dengan agak panjang lebar adalah tentang PBD. Okey, yang pertama sekali dikatakan masih ramai lagi guru-guru kita ni yang tidak mengesai PBD, yang tidak memberikan markah yang telus tentang TP-TP ini, dan juga tidak ada justifikasi dan juga evidence apabila ibu bapa yang tidak berpuas hati datang berjumpa dengan guru-guru ni. Ada macam-macam lah alasan. Ada yang kata yang ni dibuat oleh cikgu praktikal, ini saya tak tahu, saya baru ambil alih kelas ni dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya ini menunjukkan kelemahan di pihak kita. Jadi saya haraplah sektor pembelajaran bersama dengan pengetua dan guru besar memastikan standard kualiti PBD ini seharusnya berada pada tahap yang terbaik dan tertinggi. Dan evidence segala perkara untuk kita mempertahankan markah yang kita beri itu seharusnya dalam simpanan kita. Jadi saya harap ini dapat dilaksanakanlah. Dan saya ucapkan tahniah kepada SPB, sektor pembelajaran, kerana telah berusaha dengan begitu keras sekali untuk memastikan PBD ini dapat disampaikan, pelaporan ini, dan juga cara melaksanakan pelaporan itu dibuat dengan telus. Okey, jadi kita ucapkan tahniahlah kepada Perlis kerana dalam sesi libat urus pada hari ini Perlis telah menyampaikan semua laporan PBD ini. Okey, cuma kita mengharapkan agar laporan PBD ini perlulah disampaikan dalam bentuk yang rasmi juga, iaitu ada helaian pelaporan ni lah, ada tanda tangan pengetua, guru besar, tanda tangan guru dan sebagainya. Okey, dan yang kita hantar melalui WhatsApp itu dia sebenarnya bukanlah satu dokumen yang rasmi, sekadar pemakluman awal, tetapi seharusnya pihak sekolah menyampaikan dokumen yang rasmi itu kepada ibu bapa dan pastikan mereka mendapatlah perkara itu. Jadi ini boleh dilaksanakan selepas ini, tetapi yang pentingnya kita telah berusaha untuk menyampaikan pelaporan itu dengan apa jua cara sekalipun. Okey, jadi gunakanlah pelaporan PBD ini apabila buka sekolah ini untuk guru-guru membuat analisa
tentang kekuatan dan kelemahan pelajar yang telah naik darjah ini. Adakah mereka ni masih tercicir? Adakah mereka ini menguasai literasi dan numerasi? Dan adakah catch-up plan ini telah sampai kepada anak-anak kita yang akan naik darjah ini? Jadi saya harapkan tuan-tuan semua ambil cakna lah tentang perkara ini. Okey, seterusnya tentang buku teks. Jadi minta juga sekolah-sekolah yang belum mendapat buku teks ini untuk maklumkan kepada pihak SPMU. Dan kita juga sebenarnya mungkinlah ada masalah sedikit, mungkin buku teks ni lambat sampai dan sebagainya. Kita akan maklumkan keadaan semasa tentang buku teks ni, insya-Allah. Okey, jadi KPPM juga menjelaskan supaya kita semua melihat kepada kemenjadian guru kita dalam mereka memahami perkara-perkara baru yang disampaikan dan diperturunkan melalui KPM dan juga JPN. Kerana kalau mereka berupaya menyampaikannya dengan baik kepada anak-anak, sudah tentulah kemenjadian pelajar itu akan berada pada tahap yang cukup berkesan. Okey, jadi sempena bulan puasa ini juga, KPM juga akan mengeluarkan surat makluman. Tapi untuk pengetahuan semua, sebab kita ni tak ada sekolah petang, maka insya-Allah lah kita tak akan ada sebarang gangguan dari segi tersebut. Jadi boleh hadir sekolah macam biasa dan boleh balik ke sekolah macam biasa. Jadi rasa saya tak perlulah untuk kita balik awal dan sebagainya kerana kita tidak ada sesi petang. Semua sekolah ni. Cuma kita perlu lihatlah dengan sekolah agama itu bagaimanakah mereka akan beroperasi dan dari segi pengurusan pelajar-pelajar kita. Okey, tentang kit ujian, insya-Allah apabila sekolah dibuka, kita masih lagi ada bekalan kit ujian ini dan kita mengharapkan agar pembekalan ini akan tiba secepat yang mungkin. Jadi pemeriksaan rawak secara 10% itu sewajarnya mesti diteruskan lagi kerana ini adalah satu cara untuk kita membendunglah wabak COVID-19 ini. Okey, jadi itu sajalah. Akhir kata daripada saya, jaga diri kita. Okey, insya-Allah kita dapat membendung wabak ini dan kita dapat meneruskan persekolahan kita seperti biasa. Kepada sektor-sektor yang perlu melaksanakan sesi libat urus, saya minta tuan-tuan bergabung dan laksanakanlah satu sesi libat urus sebelum pembukaan sekolah pada hari Isnin ini, untuk memastikan maklumat-maklumat yang terkini ini disampaikan secara jelas kepada pengetua dan guru besar, dan seterusnya berilah peluang kepada mereka ini untuk bertanyakan soalan. Jadi itu saja daripada saya. Semoga tuan-tuan mengambil cakna kepada perkara-perkara yang saya sampaikan dalam sesi libat urus ini dan seterusnya menyampaikan maklumat-maklumat ini kepada guru-guru di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #09educators. Salam Think Big 2022. Assalamualaikum.